Seterusnya kita lihat berkenaan dengan sinopsis. Sinopsis ni dia menjelaskan tentang kandungan ataupun keseluruhan kursus tersebut. Kalau contoh pengajian Malaysia, biasanya apa yang akan dipelajari oleh pelajar, maka dia akan dijelaskan di dalam sinopsis. Maksudnya secara umum topik-topik dijelaskan di sinopsis. Kemudian semester dan tahun yang ditawarkan untuk pengajian Malaysia ni adalah semester pertama dan tahun pertama. Walau bagaimanapun, seperti mana yang ditanya oleh Tuan Munzir tadi, adakah penawaran khusus pengajian Malaysia ni mesti di semester 1? Kebanyakannya akan ditawarkan pada semester 1 dan tahun yang pertama. Walau bagaimanapun, ada juga dalam setengah-setengah program yang mungkin dia punya semester 1 dia burst ke atau sebagainya, mungkin dia akan anjak ke semester 2 atau sebagainya lah. Seterusnya berkenaan dengan, kalau kita lihat di sini, item yang kelima tu nilaian kredit. Untuk semua kursus-kursus yang ditawarkan, biasa dia akan letak nilaian kredit. Bagi kursus pengajian Malaysia, nilaian kreditnya 2 dan dia tidak ada prasyarat. Prasyarat ni seperti mana kursus atau syarat yang mesti diambil oleh pelajar sebelum mendaftar kursus atau program tertentu. Maksudnya tak ada. Dalam ni tak ada. Ini adalah HPK ataupun hasil pembelajaran khusus ataupun dalam bahasa Inggerisnya CLO. Di sini dijelaskan dalam HPK ni dia ada kenyataan berkenaan dengan HPK. Kemudian dia ada di sebelah kanan template tu, dia ada padanan kluster domain pembelajaran dan juga aras dia punya aras taksonomi seperti di bawah ni. Okey, dia ada di situ. Kalau di atas ni, kalau kluster domain pembelajaran tu seperti mana yang dijelaskan oleh Dr. Syahizah tadi, dia ada kluster 1 sampai kluster 5. Perinciannya tu seperti mana yang telah dijelaskan oleh Dr. Syahizah. Dan manakala untuk yang di sebelahnya tu domain taksonomi pembelajaran, kita ada yang seperti mana yang disebutkan tadi, ada konektif, ada psikomotor dan afektif. Tapi bagi khusus pengajian Malaysia ni, kita mengguna pakai ataupun kita nak akses dia punya dapatan ataupun hasil pembelajaran khusus dia berkaitan dengan efektif. Di situ dia ada aras-aras dia. Untuk HPK 1 aras A2, untuk HPK 2 aras A1 dan untuk HPK 3 aras A3. Seperti mana yang Dr. Syahizah sebutkan tadi, untuk satu-satu kursus kita fokus kepada HPK, bukan lagi silibus. Silibus hanya dibangunkan untuk menyokong ke arah pencapaian HPK. Jadi istilah silibus tak habis tu boleh ditukarlah. Yang penting HPK habis ataupun HPK tercapai. Ini adalah pemetaan hasil pembelajaran khusus kepada domain pembelajaran dan kaedah penyampaian dan pentaksiran dipetakan sebegini. Kalau tuan-tuan boleh lihat, untuk HPK 1 membincangkan kesedaran tahap kepentingan identiti kebangsaan ke arah mengukuhkan semangat patriotisme. Domain taksonomi dia A2. Padanan dia dengan kluster 5. Kaedah pengajaran interaktif, aktiviti dalam pasukan, dan kaedah penilaian adalah main peranan. Okey, di situ dijelaskan. Kemudian pengagihan jam pembelajaran pelajar. Okey, begini dia punya keadaan kedudukannya. Okey, kalau kita lihat di sebelah kiri itu pengiraan pengagihan jam pembelajaran mengambil kira jumlah jam di lecture pada bahagian pembelajaran berpandu. Kemudian jumlah jam bersemuka untuk penilaian berterusan. Contoh seperti dalam jadual tu, kalau tuan-tuan lihat. Kemudian jumlah jam lecture 25 jam tu plus dengan ataupun kita tambah dengan jumlah jam penilaian betul akan dapat dia punya
jumlah keseluruhan, iaitu 28 jam bersamaan 14 minggu. Okey, dan pertemuan kita untuk setiap minggu selama 2 jam bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Manakala di dalam table tu, pembelajaran kendiri itu bermaksud merujuk pada jumlah jam yang diperlukan oleh pelajar di luar jadual waktu untuk belajar secara kendiri tanpa bersemuka dengan pensyarah. Maksudnya preparation ataupun persediaan pelajar tu untuk topik yang berkenaan lah. Ia termasuk perbincangan bersama rakan kumpulan, mencari maklumat di perpustakaan, di internet, serta perbincangan dalam talian. Macam situasi kita sekarang ni memang berlaku lah. Dan yang di bawah tu merujuk kepada jam yang untuk penilaian berterusan tu tidak bersemuka, merujuk kepada jam yang diperlukan pelajar untuk menyelesaikan apa-apa bentuk tugasan yang diberikan. Kalau kita lihat di sini dia ada tugasan dan kerja lapangan yang perlu disiapkan dan peruntukan masa tu diambil kira. Baik, untuk rujukan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran untuk item yang 12, rujukan dia ada dua. Satu, rujukan yang utama, iaitu rujukan yang wajib ada di setiap institusi. Mesti ada sebab bila proses pengauditan ataupun ni biasa dia akan lihat bahan-bahan rujukan di perpustakaan ataupun bahan rujukan yang digunakan dalam kursus tu ada ataupun tidak. Sekurang-kurangnya satulah kita mesti sediakan, dan sama ada dalam bentuk hard copy atau soft copy. Rujukan dalam proses penyampaian kurikulum dan rujukan ini juga boleh digunakan oleh pensyarah untuk sesi PDP lah. Dan yang terkini yang dimaksudkan, kadang-kadang ada timbul isu berkenaan dengan rujukan utama perlu 5 tahun yang terkini, maksudnya yang paling latest lah, terkini. Tapi kadang-kadang ada juga rujukan yang kita guna tu dah agak terkebelakang, walau bagaimanapun masih boleh digunakan kerana ia adalah rujukan utama, tak berubah. Okey. Contoh macam kalau pengajian Islam, tafsir Al-Quran kan diterbitkan oleh JAKIM, dia punya rujukan dia tahun 90-an. Maksudnya masih digunakan sebab benda tidak ada perubahan dan itu adalah rujukan utama. Contohlah. Kemudian rujukan tambahan kepada pensyarah dan pelajar dan digalakkan disediakan di institusi lah. Yang di bawah tu adalah rujukan tambahan bagi kursus ni. Kemudian kandungan silibus ataupun konten silibus. Kita lihat dia ada dua perkara yang ataupun dua elemen. Yang pertama berkenaan dengan general statement, iaitu penyertaan utama, seperti mana yang tertera di skrin tuan-tuan dan puan. Untuk general statement ni biasanya untuk tajuk utama lah, tajuk utama, dan sub-sub topik ataupun tajuk-tajuk kecil tu dia dipanggil sub-statement ataupun penyertaan tambahan. Rujukan dalam membahagikan tajuk dalam rancangan mengajar. Pembahagian tajuk berpandukan kepada pengagihan jam pembelajaran pelajar. Okey. Dan seterusnya berkaitan dengan pemetaan penilaian khusus. Penilaian ni kalau kita lihat di sini dia petakan dengan pemberatan penilaian khusus berkaitan dengan kalau contoh untuk pengajian Malaysia, dia ada main peranan, tugasan, kerja lapangan, kemudian dia akan petakan, dia akan tick di mana yang dia nak akses. Kemudian jam pembelajaran pelajar melibatkan seperti yang tertera 22 jam, 36 jam dan 22 jam yang mewakili jumlah 80 jam tu bersamaan dengan 2 jam kredit, 2 kredit, dan di sebelah tepi sekali topik cadangan dia
merujuk kepada item 14 tadi, maksudnya topik cadangan tu kita tengok tajuk apa dalam silibus tadi. Mungkin topik 1, topik untuk HPK 2 kita perlu menyelesaikan topik 2, topik 3 dan topik 5, manakala untuk HPK 3 topik 4. Jadi seperti mana yang dijelaskan oleh Dr. Syahizah tadi ni, tidak semestinya topik tu dia akan berturutan. Dia bergantung kepada aras apa yang dia nak hasil pembelajaran mana yang dikehendaki. Contoh macam hasil pembelajaran 1, dia akan mengajar untuk topik yang pertama. Hasil pembelajaran kedua, dia perlu menghabiskan ataupun mengajar topik 3, topik 2, topik 3 dan topik 5. Manakala hasil pembelajaran 3, dia perlu mengajar topik yang keempat.